membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah pejuang, pahlawan dan wira kampung Sabah yang dilupakan. Dan seperti apakah kisah kali ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Nama tokoh ini ialah Haji Saman bin Pengarah Saad atau Tengku Saad bin Nakhoda Datuk Samad, atau Tengku Ibrahim Datuk Khamis, atau Sultan Muhammad Ali, Raja Siak. Makamnya di Bukit Lasak Sungai Asam, Mukim Lumapas, daerah Brunei. Ibnu Sultan atau Raja Rabi'ul Alam, atau Raja Alam, Raja Siak, Ibnu Raja Kecil, atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, atau Raja Siak, Raja Johor, Raja Lingga, Raja Bentan Ibnu Sultan Mahmud Shah II, atau Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Sultan Johor ke-10. Ibnu Sultan Ibrahim Shah Sultan Johor ke-9. Ibnu Raja Bajau yang di-Pertuan Muda Johor dan Pahang Ibnu Sultan Abdullah Ayat Shah Sultan Johor ke-7, Ibnu Sultan Muzaffar Shah II, Sultan Johor ke-3. Ibni Sultan Alauddin Riayat Shah II, Sultan Ali, Sultan Johor ke-2. Ibni Sultan Mahmud Shah I, Sultan Melaka terakhir 1488 hingga 1511. Melaka jatuh di tangan Portugis dalam tahun 1511 Masihi. Ibni Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Melaka ke-6. Ibni Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka ke-5. Ibni Sultan Muzaffar Shah, Sultan Melaka ke-4. Ibni Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka ke-3. Ibni Sultan Megat Iskandar Shah, Sultan Melaka ke-5. Sultan Melaka ke-2, Ibni Sultan Iskandar Shah, Raja Singapura 4, dan Sultan Melaka ke-1. Ibnu Paduka Seri Maharaja Ibnu Raja Muda Seri Pikrama Ibnu Raja Kecil Besar Seri Pikrama Wira. Ibnu Sang Nila Utama Seri Tribuana, Raja pertama yang muncul Temasek atau Singapura atau Johor Tua, yang datang dari Palembang. Ia juga adalah raja yang berasal dari Raja Pelimbang, bersambung keturunannya kepada Sultan Iskandar Zulkarnain dan sampai kepada Nabi Allah Sulaiman. Dari anak Tengku Samad ini ialah Tengku Asmadi yang lahir Yasin, Aminah, Metusin, Ahmad Jambu, Laminah dan Samad, Kasim. Keempat-empat anak Tengku Samad ini adalah semuanya pejuang-pejuang besar yang juga mempunyai kekuatan badan yang luar biasa seperti kebal, kuat, penimbul. Mereka adalah sepupu kepada Haji Saman yang sama-sama mempertahankan Brunei dari dicerobohi oleh Inggeris di dalam tahun 1846 Masihi. Itu dan sama-sama membakut ke kapal tentera Inggeris. Tokoh ini, Haji Saman, menurut cerita lisan orang tua-tua dan orang-orang tua yang lain, dari pancir keturunan Haji Saman. Orang tua-tua itu menerima cerita dari datuk nenek mereka juga. Melalui cerita lisan, cerita itu bersambung mereka dari datuk nenek mereka sebelum itu. Mereka menceritakan bahawa Haji Saman ini adalah pejuang besar, membebaskan Brunei dari dijajah oleh Inggeris yang dipimpin oleh James Brooke itu. Haji Saman ini membuka juga di Membakut dan di Sabah, dengan nama Haji Mat Saman dan Haji Muhammad Saman. Di zamannya, nama Haji Saman ini sangat terbuka dan termasyhur dengan kegagahannya dan keberaniannya bahasa Inggeris. Ia tidak hanya di Brunei malahan di Sabah dan Sarawak. Lagi hubungan orang Brunei dengan orang Sabah dan Sarawak masih dekat. Dengan orang-orang Brunei, Sabah dan Sarawak mempunyai ikatan kekeluargaan yang masih rapat.
Apalagi Sabah dan Sarawak di masa itu sebahagian besarnya di bawah pemerintahan Brunei. Di masa penentangan Haji Samad terhadap Inggeris itu, orang-orang Inggeris menggunakan Haji Saman seperti duri dalam daging dan ia mesti dihapus. Bagi Haji Saman, niat jahat dan niat buruk orang-orang Inggeris menggunakan menghapuskannya itu dipandangnya tidak endah saja. Malah diketawakannya kerana mudah digunakan untuk menghapuskan Haji Saman itu. Ini yang diceritakan oleh orang tua-tua kerana Haji Saman adalah wira kampung Sabah yang ditakuti oleh orang-orang Inggeris. Bukan khas orang, bukan calang-calang orangnya. Ia adalah wira yang bertaras, ia membuat tentangan kepada orang-orang Inggeris bukan hanya mengharap rahang dengan gigi. Semua segalanya telah mengambil kira pelbagai cara-cara ia berlaku. Jalankan strategi-strategi penempatan orang-orang yang berbeza dan persiapan-persiapan untuk mempertahankan diri. Semuanya telah dilengkapkannya. Haji Saman mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Ia adalah wira yang berjiwa besar, bersemangat wajah yang tinggi, tahan lasak, tekun dan selalu ingat di dalam tindakan-tindakan dan pekerjaan. Seorang yang licin dan lincah dalam pergerakan dan tindakannya. Jiwa dan orang tetap kukuh. Tidak pernah kenal takut, Haji Saman terkenal di zamannya sebagai orang yang mempunyai kekuatan anggota yang luar biasa. Kebal, penimbul, bungkasan, pengetahuan yang boleh menggunakan diri sendiri, tidak boleh menampakkan diri pada pandangan orang dan musuh. Ia juga boleh digunakan di atas udara. Semasa menunaikan fardu haji di Mekah, ia pernah tinggal menaun 4 ke 5 tahun di tanah suci itu. Bagi mereka dan mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Ia pernah berlaku pada masa jemaah-jemaah haji masih lagi berada di dalam pelayaran di kapal. Pada masa itu tidak banyak orang-orang Brunei naik haji ke Mekah. Kerana pada waktu itu susah untuk mendapatkan wang. Lagipun perjalanan menunaikan haji itu adalah sangat susah berbulan-bulan di laut. Jika tidak semangat, kesabaran dan ketahanan diri yang kuat, hati yang cekal, apalagi jika tidak ada keberanian dan peribadi yang kukuh dan pegangan agama yang kuat, sudah tentu ibadat haji itu tidak dapat ditunaikan pada masa itu. Haji Saman ini juga digolongkan sebagai seorang yang warak dan alim, yang mempunyai fikiran yang tinggi kerana itu sangat diperlukan oleh Sultan Omar Ali Saifuddin II untuk menasihati Sultan di dalam apa jua keadaan. Jika dilihat dari silsilah pancir keturunan Haji Saman ini dari awal-awal lagi, Haji Saman dan semua adik-beradiknya telah diasuh oleh bapanya bersama adiknya. Dia badar kerana dengan asuhan kependekaran kerana zaman itu sangat diperlukan ilmu seperti itu. Begitu juga dengan ilmu ketahanan diri. Di dalam asuhan bapa mereka keduanya seperti anak kembar. Sama-sama tubuh badan besar dan jagau dan kekuatan luar biasa. Kedua bersaudara Haji Saman dan dia Badar adalah anak yang kebongsuan laki-laki bagi pengarah Saad. Sudah tentu anak yang kebongsuan itu apalagi laki-laki yang mempunyai bakat. Sebagai wira akan dijagai sebaiknya dan diturunkan ilmu-ilmu yang bertepatan dengan waktu itu. Waktu itu adalah zaman perkelahian, zaman beradu kuat. Barang siapa tidak ada kekuatan dan tidak ada ilmu dunia, sudah tentu akan dibuat oleh orang-orang yang kuat dan berilmu dunia dari mereka. Masa itu kekuatan, Haji Saman ada yang memerlukan adik-beradik itu. 1. Maliamah. 2. Nurifah. 3. Kajibah.
4. Laminah. 5. Pengarah digadung Laman atau Sulaiman. 6. Unta. 7. Abdul Kahar. 8. Haji Saman. 9. Badar atau Dia Badar. 10. Zainaf. Kaedah pengarah Sa'ad mengutamakan asuhan kedua anak bongsunya. Seperti Haji Saman dan Dia Badar, anak-anak yang lain baik anak-anak laki-laki semua diajar ilmu-ilmu tetap diri itu. Apalagi keturunan mereka dari zaman dahulu memang bukan berbeza orang. Pengarah Sa'ad atau Tengku Sa'ad bin Datuk Samad juga bukan orang lain, bukan calang-calang juga orangnya. Ia adalah orang sultan, orang istana di zamannya. Sultan Muhammad Jamalul Alam. Saya bukan hanya selalu berdampingan warna, malahan ia sebagai sahabat rapatnya yang tidak pernah berenggang di masa susah dan di masa senang. Persahabatan pengarah Sa'ad dengan Sultan Muhammad Jamalul Alam sebenarnya telah wujud sebelum baginda ditabalkan menjadi sultan. Apa jua kejadian yang berlaku, pengarah Sa'adlah orangnya yang pertama akan diberi perhatian sebagai galang ganti. Begitulah hubungan mereka sebagai sahabat seperti isi dengan kuku. Hubungan awal yang rapat antara Sultan Muhammad Jamalul Alam I dengan pengarah waktu yang diperlukan rapatkan lagi hubungan anak-anak dan keluarga pengarah Sa'ad dengan istana. Semasa hayatnya Sultan Muhammad Jamalul Alam pernah berpesan kepada pengarah waktu yang diperlukan, akan dapat menolong menasihati dan memata-matai anakanda baginda Pengiran Muda Omar Ali Saifuddin sebelum menjadi sultan lagi. Amanah ini tidak disia-siakan oleh pengarah Sa'ad. Sultan Muhammad Jamalul Alam I naiki takhta sebagai Sultan Brunei yang ke-20. 1806 hingga 1807. Berapa bulan sahaja hingga baginda menjadi sultan. Baginda lindung kerana Pengiran Muda Omar Ali Saifuddin ditabalkan menjadi Sultan Brunei dalam usianya yang masih muda itu. Baginda selalu di dalam jagaan pengarah Sa'ad dan anak-anak. Orang tua-tua pernah mengatakan ke laut, sama ada membalat, mengilung, mengabat, merambat, mengupang, meniram dan apa-apa saja kerja laut. Sultan Omar Ali Saifuddin II tetap bersama demi untuk keselamatannya. Baginda tidak boleh menjalankan pentadbiran negara. Catatan jawatan sultan itu diambil alih atau dipangku oleh Pengiran digadung ayah Pengiran Muda Tengah Muhammad Kanzul Alam. Bergelar Sultan Muhammad Kanzul Alam, menjadi Sultan Brunei yang ke-21, baginda menjadi Sultan Brunei kira-kira 22 tahun. Dalam tahun 1807 hingga 1829. Waktu baginda di dalam gering sebelum lindung, putera baginda yang bernama Pengiran Muda Muhammad Alam berhasrat memerlukan dia diangkat menjadi sultan dengan tidak menghiraukan Sultan Omar Ali Saifuddin II yang telah ditetapkan menjadi Sultan Brunei itu. Maka akhirnya ditabalkanlah Pengiran Muda Muhammad Alam menjadi Sultan ke-22 tahun 1825 hingga 1828. Bergelar Sultan Muhammad Alam, yang terkenal sebagai Sultan Marak berapi kerana ilmunya yang luar biasa. Sultan Muhammad Alam menjadi sultan hanya selama kira-kira 2 tahun. Pada masa lain kuasa Allah telah berlaku, Sultan Omar Ali Saifuddin II telah memperisterikan Dayang Zaidah, anak kepada pengarah digadung Laman atau Sulaiman. Setiap cucu kepada pengarah Sa'ad dengan perkahwinan mereka itu,
Bertambah-tambah eratlah lagi hubungan kekeluargaan di antara pengarah Saad berserta anak-anak dengan Sultan Omar Ali Saifuddin II, yang timbul setiap kali berlaku kepada Sultan Omar Ali Saifuddin II. Anak-anak pengarah ketika akan tampil ke hadapan khas Haji Saman dan Dia Badar. Mereka berdua selalu menjadi pengawal peribadi Sultan, sekaligus dalam apa jua keadaan dan perkara Haji Saman dan Dia Badar dijadikan sebagai orang kanan kepada Sultan. Segala cadangan dan nasihat Haji Saman dan Dia Badar akan didengar dan diguna pakai oleh Sultan. Apalagi Dayang Zaidah binti pengarah di Gadong Laman atau Sulaiman menjadi isteri Sultan, maka Dayang Zaidah diberikan gelaran Tuan, yang dibuat namanya Tuan Zaidah, kerana sebenarnya Haji Saman dan Dia Badar lebih banyak taat setianya dan kasih sayangnya kepada Sultan bertambah-tambah. Apalagi Tuan Zaidah adalah anak kemanakan kepada Haji Saman dan Dia Badar, yakni Tuan Zaidah itu adalah anak kepada abang mereka, bukan hanya kerana kasih sayang dan taat setianya kepada Sultan sebagai ketua negara, kerana Sultan telah menjadi darah dagingnya, kerana anak Sultan akan lahir di masa akan datang bersama isterinya. Tuan Zaidah sudah tentu darah yang mengalir di tubuh anak Sultan itu adalah sebahagian dari darah dagingnya jua. Inilah juga yang menambahkan lagi taat setia mereka kepada Sultan tidak akan putus. Orang tua-tua zaman dulu, hubungan kekeluargaan mereka sangat erat. Hubungan keluarga itu dijaga dengan baik-baiknya. Jangan sampai putus, biar cangkik jangan putus. Biar retak jangan pecah, dicubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Begitulah hangat dan kuatnya hubungan kekeluargaan orang tua-tua zaman dahulu hingga bila-bila sahaja. Yang sanak saudara itu dipukul, di dalam makan pun akan bangun membantu sanak saudaranya yang dipukul itu. Hidangan nasi yang dimakan itu ditinggalkan kerana lebih mustahak membela keluarga. Makan malam hingga berlakulah perkelahian, apalagi tindakan undang-undang pada masa itu tidak ada atau tidak dilakukan terhadap perkelahian yang berlaku. Sehingga orang tua-tua berfalsafah, inda karing darah. Ertinya jika berkelahi sampai menumpukan darah, belum kering darah yang tumpah itu, sanak saudara sudah datang memberikan bantuan. Begitulah kuatnya hubungan dalam bersanak saudara itu. Sanak saudara itu diutamakan. Malahan di dalam tahun 50 masih lagi wujud semangat kekeluargaan dan bersanak saudara tetap kukuh dan mantap. Gegandong itu akan dihiasi dengan bendera-bendera kecil dan besar. Perayaan-perayaan itu akan meriah dengan penyertaan hampir semua penduduk-penduduk Kampung Sabah. Perahu-perahu besar dan kecil dihias. Pendeknya pada masa itu, kemeriahan apa jua perayaan disambut dengan luar biasa. Sehati sejiwa tenaga untuk menjalankan apa saja aktiviti hari kebesaran dengan penuh rela, ikhlas dan jujur, rela berkorban apa saja untuk hari-hari kebesaran negara. Hari ini ia telah semakin meningkat, pudar dan mungkin akan hilang dan berkurang, hanya akan tinggal adalah nafsu-nafsi saja. Pelakon ini berlaku sesekali pada waktu ini, waktu yang tidak diperlukan untuk berjumpa keluarga pekerjaan, waktu dan pengambilan anak sekolah, kerana masing-masing tinggal berjauhan. Apalagi masa ini amalan bergotong royong seperti bersama-sama memerlukan rumah, teratak kahwin, berusah-rusah, bagi apa jua majlis gotong royong itu telah hilang penggunaan kemudahan yang ada pada masa ini. Dan